Kemudian kita ke kita ke arut yang ketiga. Nombor jim, al-arut al-thalithah, mahzufah, makhbunah. Arut yang ketiga bernama mahzufah, makhbunah. Jadi dekat arut berlaku dua benda serentak. Yang kita panggil mahzufah, makhbunah. Mahzufah maksudnya kita gugurkan sabak khafif yang terakhir, iaitu tun. Kita keluarkan tun, tinggal fa'ila. Kemudian dia berlaku satu lagi yang kita panggil makhbunah. Makhbunah ialah hazaf sani sakin. Gugurkan huruf kedua. Huruf kedua dekat fa'ila adalah alif. Maka fa'ilatun menjadi fa'ila. Jadi fa'ila, alifnya digugurkan dan tunnya digugurkan. Tidak ada tun, kita panggil mahzufah. Tidak ada alif, kita panggil makhbunah. Cuma tulisan fa'ila, kalau kita lihat dekat taktik pada bait syair, ditukar kepada tulisan fa'ilun. Fa'ila ditukar kepada tulisan fa'ilun. Ini pun saya mengharapkan para pelajar jangan keliru. Fa'ila ditukar kepada fa'ilun. Sebab kita nampak nunnya ada. Tadi kata dah gugur tun. Memang kita dah gugur tun. Nun yang ada pada fa'ilun tu sebenarnya adalah alif. Cuma dalam wazan ni kita nak juga ada nun. Nak ada nun, maka ditulis menjadi fa'ilun. Jadi di sini saya mengharapkan para guru ataupun para pelajar beri penekanan sikitlah kepada perubahan tulisan. Dan ingat huruf yang telah digugurkan sebenarnya adalah nun itu adalah alif. Sebab nun pada tun telah digugurkan. Ingat baik-baik. Perkataan fa'ila tidak digunakan, tetapi yang digunakan adalah fa'ilun. Apa yang digugurkan? Yang digugurkan adalah tun, kita panggil mahzufah, dan alif kita panggil makhbunah. Jadi inilah arut yang ketiga untuk bahar madid. Dan ianya mempunyai dua darab. Darab yang pertama nama mahzuf makhbun. Mahzuf makhbun seumpama dengan arut dia juga. Dan darab yang kedua bernama abtar. Baik, kita tengok contoh pada syair yang diberikan. Sebab itulah daripada awal-awal lagi saya dah sebut bahawa bahar madid ni untuk hafazan memang sangat sukar sebab dia mempunyai arut yang agak banyak. Iaitu arut dia ada 3 dan setiap arut mempunyai darab. Arut yang pertama sahihah mempunyai 1 darab iaitu sahih. Arut yang kedua nama dia mahzufah. Dia mempunyai 3 darab. Dan arut yang ketiga mahzufah makhbunah. Dia mempunyai 2 darab. Jadi banyak benda yang perlu pelajar-pelajar nak kena hafal. Jadi kita minta supaya pelajar hafal betul-betul dan ingat istilah-istilah ataupun takrif-takrif kepada perubahan-perubahan tersebut. Dan bukan sekadar kita ingat takrif kepada perubahan tersebut, satu lagi kita mesti boleh kenal perubahan. Umpamanya fa'ilatun dah berubah menjadi fa'ila. Tulisan fa'ila tidak digunakan. Kita guna tulisan fa'ilun. Maka akan ditanya, apakah telah berlaku pada fa'ilun? Jadi biar kita fahamlah. Fa'ilun sebenarnya adalah fa'ila. Yang berlaku perubahan adalah gugurkan huruf kedua. Nama dia makhbunah dan kita gugurkan tun. Nama dia mahzufah. Maksudnya perubahan pada fa'ilun adalah mahzufah makhbunah. Jadi harap para pelajar beri perkenanlah sikit. Mohon rakan-rakan guru juga cerita sikit pada para pelajar supaya tidak berlaku kekeliruan. Satu lagi abtar.
Kan? Abtar ni pun berulang kali saya sebut. Sebab abtar berlaku dua benda, satu nama. Dia beza dengan mahzufah makhbunah tadi, kita nampak dua benda yang berlaku serentak. Dan ada dua benda yang dinamakan mahzufah makhbunah. Ada nama disebut situ. Tapi abtar berlaku dua benda bertukar nama. Dia berlaku hazaf sekali dan sekali lagi dia berlaku al-qat'u. Campur hazaf dengan qat'u ada nama lain iaitu abtar. Ini juga saya mohon rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar cuba beri perhatian yang lebih sikit supaya kita boleh memahami perkara tersebut, tidak menyebabkan kita mungkin kalau dalam periksa boleh menyebabkan kehilangan markah dan seumpamanya. Baik. Jadi mari kita tengok contoh-contoh yang diberikan pada syair. Macam mana aruk yang ketiga ni yang kita panggil aruk mahzufah, darab makhbunah, di mana darab dia terdiri dari darab dia ada dua, mahzuf, makhbun, seumpama aruk, dan yang kedua abtar. Kita ambil contoh yang pertama. Syairnya berbunyi lil fata aq. Lil fata aq. Fa'ilatun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kita namakan salimah. Lun ya'i. Lun ya'i. Fa'ilun. Juga tidak berlaku sebarang perubahan. Kita namakan salimah. Kemudian kita pergi kepada kolom yang ketiga yang berwarna merah. Iaitu syubihi fa'ilun. Syubihi fa'ilun. Sebenar di sini taf'ilahnya adalah fa'ilatun. Apa huruf yang telah hilang? Yang pertama yang hilangnya adalah huruf alif selepas fa. Proses itu dinamakan makhbunah. Buang huruf kedua. Apa lagi yang tidak ada di sini? Yang tidak ada di sini ialah tun. Jadi sepatut apa yang kita tulis sini? Kita tulis sini fa'ila, fa, ain, lam, alif. Tapi tulisan fa'ila, fa, ain, lam, alif tidak digunakan. Dia tukar kepada tulisan fa'ilun. Jadi tulisan fa'ilun itu sebenarnya berlaku dua benda. Mungkin calon-calon akan bertukar dengan taf'ilah yang kedua. Mungkin kita kata yang digugurkan hanyalah alif saja. Lepas tu kita pun kata dia adalah makhbun, buang huruf kedua saja. Sebenarnya tidak, dia buang huruf kedua dan dia buang tun. Mohon kerjasama anak-anak pelajar cuba semak betul-betul di sini supaya kita tidak kehilangan markah dalam peperiksaan. Kemudian di syatar yang kedua, di syatar yang kedua, hai sutahdi fa'ilatun. Saqahu. Kita dapati selepas waw itu, selepas ha itu ada waw. Baik, jadi anak-anak pelajar, ha domir, huruf ha domir, kalau sebelumnya berbaris, sebelumnya iaitu huruf qaf mempunyai baris, dan selepasnya juga berbaris, huruf qaf selepasnya. Qaf sebelumnya berbaris dan qaf selepasnya juga berbaris. Dan bukan sekadar huruf qaf lah. Huruf sebelumnya berbaris, huruf selepasnya juga berbaris, maka ha domir akan mengeluarkan huruf mat. Macam di sini dia berbaris di hadapan, maka akan keluar selepasnya huruf waw. Dan seandainya dia berbaris di bawah, dia akan keluar huruf ya. Ini mungkin benda baru yang kita temui. Ingat,
ha domir yang berada di tengah-tengah ayat. Kalau berada di hujung, tidak menjadi masalah. Macam dekat syatar yang pertama tu. Syubihi. Apa yang keluar selepas ha, keluar ya. Kenapa keluar ya? Sebab ha berbaris di bawah dan telah berakhir ayat di situ. Memang keluar ya lah. Tapi kalau di tengah-tengah, macam di syatar yang kedua ni, sakuhu, ada waw selepasnya. Kenapa ada waw? Sebab qaf sebelumnya berbaris dan qaf selepasnya juga berbaris. Dan saya tidak nak ulang huruf qaf. Sebab mungkin pelajar kata, kalau huruf lain tak apa, huruf qaf aja. Bukan. Huruf sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris, hak domir mesti isma'. Apa makna isma'? Dia akan mengeluarkan huruf mat. Jadi kita baca saqahu fa'ilun. Qadamuh kan, qadamuh fa'ilun. Jadi fa'ilun telah berlaku berapa perkara? Berlaku dua benda. Apa yang berlaku? Yang pertama, gugurkan huruf kedua, tidak ada alif dah selepas fa. Dan yang kedua, kita keluarkan tun. Maka jadi fa'ila. Fa'ila ditukar kepada bacaan fa'ilun. Baik. Anak-anak pelajar, saya mengharapkan kita boleh faham benda ni. Walaupun agak sukar sikit lah. Kan? Jadi tengoklah. Baik. Kemudian kita pergi kepada dorob yang kedua untuk aruk yang ketiga ni, iaitu abtar. Baik, kita tengok contoh untuk abtar. Abtar juga adalah proses di mana dua benda berlaku, kan? Tapi dia tukar nama. Bertukar kepada nama lain. Dia tak macam mahzufah makhbunah. Mahzufah makhbunah berlaku dua benda dan ditulis kedua-dua nama. Tapi abtar berlaku dua benda dalam satu tafnilah bertukar nama. Sebab kalau kita tengok situ abtar, macam satu je. Macam berlaku satu proses. Sebenarnya tidak, anak-anak pelajar. Dia adalah berlaku dua proses. Iaitu proses hazaf dengan kotak. Kan? Berlaku hazaf dengan kotak. Bila berlaku hazaf dengan kotak, dia bertukar nama jadi abtar. Dia tak panggil mahzuf maqta'. Kan? Tak panggil mahzuf maqta'. Bahkan dia ada nama lain, dia panggil abtar. Baik. Jadi, yang pertama saya minta pelajar ingat baik-baik. Apa dia abtar? Abtar berlaku dua proses. Proses apa dia? Yang pertama, al-hazfu. Apa dia al-hazfu? Kita gugurkan sabab khafif yang terakhir. Maksudnya fa'ilatun, kita akan gugurkan tun. Tinggal fa'ila. Bila tinggal fa'ila, ila adalah watat majmu'. Berlaku satu lagi proses. Apa nama proses? Proses ini bernama al-qat'u. Apa dia al-qat'u? Gugurkan huruf terakhir daripada watat majmu'. Jadi dekat fa'ila gugurkan alif. Bila gugurkan alif, buang alif, maka la dimatikan. Jadi fa'il. Fa'il itu berasal daripada fa'ilun, berlaku dua proses. Tunnya tidak ada dan alifnya digugurkan. Cuma bila kita tengok dekat syair, dekat taktik yang diberikan ataupun dekat contoh, dekat nota, dia tidak tulis fa'il, dia tulis fa'lun. Ni mungkin satu pula kekeliruan, fa'lun. Jadi fa'lun sebenarnya fa'il. Gugurkan huruf yang gugurkan sabak khafif dan matikan huruf akhir di watat majmu'. Jadi fa'il ditukar tulisan kepada fa'lun. Nama dia abtar. Contoh syair yang diberikan. Kullu syakhsin fa'ilatun salimah. Tidak ada sebarang perubahan. Las
Tetap fa'ilun salimah. Tidak berubah. Rifuhu. Rifuhu fa'ilun. Apa dah berlaku dekat fa'ilun? Dekat fa'ilun berlaku dua benda. Yang pertama, kita gugurkan tun, tinggal fa'ila. Yang kedua, kita buang alif selepas fa, jadi fa'ila. Cuma tulisan fa'ila ditukar kepada bacaan lain, iaitu fa'ilun. Mahzufah, makhbunah. Kemudian dekat syatar yang kedua, ka kitabin fa'ilatun makhbunah. Kan, buang huruf kedua. Maaf dekat taknik tu salah. Dekat taknik tu masih ada kosong. Sebenarnya tidak ada kosong di situ. 1110 fa'ilatun. Lastaqa fa'ilun salimah. Dan yang terakhir, rihi kan, rihi fa'lun. Fa'lun inilah yang dinamakan abtar. Apa dah dia abtar? Abtar berlaku dua proses perubahan. Yang pertama adalah al-hazfu. Apa dia al-hazfu? Kita keluarkan sabak khafif yang terakhir, iaitu tun. Jadi fa'ilatun tidak ada tun, jadi fa'ila. Adakah terhenti di situ abtar? Tak. Sebab abtar berlaku dua proses. Apa dia satu lagi? Satu lagi ialah al-qat'u. Apa dia al-qat'u? Al-qat'u ialah gugurkan huruf terakhir daripada watat majmu' dan matikan huruf sebelum yang terakhir tadi. Jadi fa'ila gugurkan alif, matikan lam. Jadi fa'il. Kenapa tak ditulis fa'il di sini? Saya dah sebut tadi, fa'il tidak ditulis, ditukar kepada tulisan lain, iaitu fa'lun. Yang penting, kedudukan huruf berbaris dan kedudukan huruf mati. Ini mungkin berlaku kekeliruan kepada pelajar kita lah. Dah beberapa kali saya pesan, mohon sungguh-sungguh perhatikanlah baik-baik. Perhatikan baik-baik sebab abtar berlaku dua benda tapi ditukar kepada nama lain. Bila ditukar kepada nama lain iaitu abtar, mungkin pelajar-pelajar akan keliru. Kita ingat abtar ni berlaku satu proses saja. Sebenarnya tidak. Abtar berlaku dua proses. Bila berlaku dua proses, maka nak kena ingat apakah proses yang berlaku dalam nama abtar ini, iaitu al-hazfu dengan al-qat'u. Dia tidak macam dengan al-hazfu dengan al-khabnu. Al-hazfu dengan al-khabnu berlaku dua proses, dua-dua nama ditulis. Dua-dua nama ditulis. Macam dekat aruk tu, warna merah. Kita pun nampaklah, berlaku mahzufah, berlaku makhbunah. Kita tahu berlaku dua perkara. Tapi dekat abtar, mungkin kita ingat yang berlaku satu saja. Ingat baik-baik, bukan berlaku satu. Abtar berlaku dua benda, iaitu al-hazfu dengan al-qat'u. Jadi saya agak sekali lagi lah, agak sungguh-sungguh ni, minta guru-guru yang mengajar, beri penekanan sikit kepada para pelajar. Dan satu lagi, tulisan perubahan itu pun berubah. Bila kita belajar abtar, fa'ilatun, berlaku dua benda, hazah dengan kotak, maka jadilah fa'il. Bila kita taktik, kita tengok dekat nota, kita tengok dekat buku teks, tak ada pun tulis fa'il. Lepas tu dia tulis apa? Dia tulis fa'lun. Bagi tahu kepada para pelajar, dan pelajar sendiri pun cerita kepada rakan-rakan kita lah. Mungkin ada hak memahami, ada hak kurang faham sikit, cerita dekat rakan kita. Fa'lun sebenarnya adalah fa'il. Telah ditukarkan tulisan. Kerana dalam aruk ni, kita nak ada fa, ain, lam, nun. Supaya
kita panggil apa tu, kita panggil wazan itu, bunyi sedap sikit. Fa'il, fa'lun. Nak adakan huruf fa, nak adakan huruf ain, dan kita nak adakan huruf lam dan huruf nun.